akan moga-moga dan kalau perlu berulang, moga-moga ia mengukuhkan lagi pengetahuan kita. Kalau perkara baru, dan moga-moga ia menambahkan ilmu kepada kita. Dan yang lebih penting daripada itu, moga-moga Allah SWT memasukkan kita dalam kelompok orang yang mencari ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan sesiapa saja yang merentas jalan, maknanya yang berusaha untuk mencari ilmu, dan maka Allah SWT akan memudahkan kepada dia jalan untuk menuju ke syurga Allah SWT. Dan kalaupun tidaklah banyak perkara yang kita bincangkan, tapi moga-moga usaha untuk duduk berbincang dalam majlis ilmu itu sendiri yang memberikan kepada kita keridaan dan memudahkan kita untuk menuju ke syurga Allah SWT. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan cuba untuk berkongsi dalam kesempatan masa yang Allah SWT bagi kepada kita, yang ringkas dan singkat, dan untuk berbincang berkenaan tentang apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra, yang berkait rapat, yang amat berkait rapat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku, sebahagian ulama mengatakan dia yang berlaku dalam bulan Rajab, 27 Rajab, dan kita dah masuk ke bulan Syaban, dan sambut tu bila-bila pun tak apa sebenarnya, sebab memperingati sejarah yang berlaku kepada Rasulullah SAW adalah merupakan satu perkara yang memang kita kena buat sentiasa, kena selalu lakukan daripada hari ke hari. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Wazakirhum bi ayyamillah", ingatkanlah mereka tentang hari-hari dan kebesaran Allah SWT, ataupun tentang peristiwa-peristiwa besar yang berlaku kepada umat Islam. Di antara peristiwa besar yang berlaku kepada umat di zaman Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang diabadikan oleh Allah SWT dalam satu surah yang dikenali oleh ulama sebagai surah Al-Isra, dan sebahagian ulama menamakannya sebagai surah Bani Israel. Kenapa dinamakan surah Isra? Dan kerana penceritaan Isra itu ada dalam ayat pertama dalam surah tersebut. Dan kenapa dinamakan sebagai surah Bani Israel? Kerana selepas ayat yang pertama itu, bermula daripada ayat kedua sampailah ke satu muka surat setengah, itu menceritakan tentang Bani Israel. Jadi satu ayat menceritakan tentang peristiwa Isra, ayat-ayat yang lain yang banyak menyusul selepas itu menceritakan tentang Bani Israel. Peristiwanya telah berlalu, tetapi pengajaran yang Allah SWT tunjukkan dalam Al-Quran tersebut, dan apa yang Allah SWT sebut dalam surah Isra tersebut, sebahagiannya masih lagi belum berlaku. Sebab itu dalam kalau sekali kita tengok surah Isra, dalam buku surat pertama, buku surat kedua itu, dia dipenuhi dengan kronologi peristiwa yang sebahagiannya telah berlaku, yang sebahagiannya dan berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang sebahagiannya belum lagi berlaku ketika mana ayat Rasulullah SAW, tapi berlaku di zaman kita, dan sebahagiannya belum berlaku lagi di zaman kita. Maknanya Allah SWT ringkaskan satu kronologi sejarah yang panjang tentang percaturan yang akan berlaku di atas muka bumi. Allah SWT sebut dalam surah Isra bahawa Yahudi akan menguasai dunia sebanyak 2 kali dan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. La tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini sebanyak 2 kali. Dan selama 2 kali itulah mereka memiliki kekuasaan yang cukup besar. Ulama khilaf, bilakah 2 kali itu? Sebab tu kalau sekiranya kita baca tafsir dulu, tafsir dan seumpamanya, mereka menafsirkan dua peristiwa kekuasaan Bani Israel itu sebagai 2 peristiwa yang telah berlalu. Tapi bila kita melihat di zaman moden, kita melihat sekali lagi orang-orang Yahudi ini berkuasa di atas muka bumi. Sebab itu ulama-ulama di zaman kita ni dia mula buat penafsiran yang lain. Kerana dia kata mustahil 2 peristiwa itu telah berlalu, kerana sekarang adalah merupakan satu lagi peristiwa ataupun satu lagi suasana di mana orang-orang Yahudi menguasai dunia. Jadi ulama-ulama terkini, di antaranya Syekh Hasan Al-Dadul, dan seorang ulama daripada Mauritania, bekas timbalan Persatuan Ulama Sedunia, di antara penafsirannya dia kata kerosakan kali pertama yang berlaku dahulu
ataupun penguasaan orang Yahudi terhadap Baitul Maqdis. Yang kali pertama dulu adalah di zaman Bani Israel selepas daripada kerajaan Nabi Daud dan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Daud dan juga kerajaan Nabi Sulaiman adalah merupakan kerajaan orang-orang Yahudi. Kerana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga adalah daripada Bani Israel. Tetapi apabila berlalu sahaja masa selepas daripada zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi mula melakukan kerosakan yang berbagai. Di antara kerosakan yang nyata yang mereka buat adalah apabila mereka membunuh para nabi. Dia herdik para nabi, dia bunuh para nabi. Ada setengah ahli tafsir mengatakan bahawa beratus nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Maknanya satu bangsa yang cukup dahsyat. Allah SWT bagi kepada dia peluang untuk mentadbir dunia, tetapi digunakan kuasa itu untuk menentang Allah SWT sendiri. Bahkan Nabi Isa sendiri pun dia orang cuba untuk bunuh. Nabi Zakaria macam itu juga. Nabi Yahya pun mereka hina-hinakan. Dan begitulah kerosakan yang pertama dilakukan oleh Bani Israel. Bila pula kerosakan kedua ni? Kerosakan kedua ni adalah apa yang berlaku sekarang. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT sebut فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَأَصْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Apabila datang satu ketetapan yang pertama, iaitu ketika mana Allah mentakdirkan bahawa Yahudi menguasai dunia, maka kami datangkan pula satu bangsa yang lain yang akan menjatuhkan orang-orang Yahudi. Ahli tafsir kata dimaksudkan dengan bangsa itu adalah Rom ataupun kuasa Eropah. Sebab bila kita tengok orang Yahudi ini dia terus menerus memerintah Baitul Maqdis sampai bila masuk zaman Nabi Isa, pada masa itu Rom pula mula menguasai Baitul Maqdis. Dan orang Yahudi pun mula keluar daripada bumi Baitul Maqdis. Dan Allah SWT sebut selepas daripada itu, semua adalah kumulkaram ta'alaihim wa amjadnakum bi amwal wa banin. Kemudian kami kembalikan bumi ini kepada kamu, iaitu orang Islam. Dulu diperintah oleh orang Islam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian dirosakkan oleh pengikut Bani Israel, kemudian diperintah oleh orang Rom, dan kemudian Allah SWT kata kami kembalikan kepada kamu orang Islam, iaitulah umat Nabi Muhammad SAW. Dan berlaku di zaman Sayyidina Umar, tentera Islam berjaya membuka Baitul Maqdis. Jadi bila berjaya membuka Baitul Maqdis, maka pada masa itu Rom pun jatuh. Rom pun jatuh sikit demi sikit di sebelah Timur Tengah. Tetapi Allah SWT menyambung lagi ayat itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu wahai orang Islam buat baik, maka kebaikan itu untuk diri kamu. Wa in asa'tum falaha. Kalau sekiranya kamu buat kerosakan, maka kerosakan itu akan terkena kepada kamu. Dan Allah SWT sebut fa iza ja'a wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbir. Apabila datang janji yang kedua, iaitu ini. Datang janji yang kedua, iaitu janji di mana Allah SWT kata muka bumi ini akan balik kepada orang Yahudi buat kali kedua. Maka pada masa itu dia suhu wujuhakum, wajah-wajah kamu akan dimalukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Islam. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan mereka akan memasuki Baitul Maqdis sebagaimana mereka memasukinya pada kali yang pertama. Dan mereka melakukan kerosakan, memusnahkan apa juga bangunan-bangunan yang tinggi yang ada pada masa itu. Dan itu yang berlaku sekarang. Jadi bila kita melihat kronologi itu, memang betul bagaimana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Allah kata Yahudi akan menguasai dunia kali pertama, berlaku betul di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kerajaan dia cukup luar biasa. Kekuasaan yang ada pada Nabi Sulaiman itu memang tak ada mana-mana kerajaan di dunia ini pada hari ini dan juga sebelum ini. Tak ada kerajaan yang memiliki kekuatan seumpama kerajaan Nabi Sulaiman. Dia berjaya menundukkan segala jenis makhluk. Dia menundukkan manusia, dia menundukkan gunung, dia menundukkan binatang-binatang lain, dia berbicara dengan burung, dia berbicara dengan semut, dia memahami bahasa segala makhluk, dan jin-jin juga tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Hebatnya kerajaan Bani Israel pada masa itu, kuatnya, dan keluasannya juga cukup luas, cukup luas. Kalau sekiranya kita melihat peristiwa yang berlaku kepada kerajaan Sabah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran berkenaan tentang cerita Puteri Balqis. Kalau Nabi Sulaiman itu
berpusat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dulu dekat Al-Quds di Palestin sekarang, dan jauh di sebelah utara. Sabak berada di mana? Sabak berada di Yaman, jauh di tempat yang paling selatan. Kan? Tetapi dia boleh menguasai kerajaan Sabak itu dengan begitu mudah dengan bantuan